عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatun. Sifat keempat dari 7 sifat ma'ani yang wajib diketahui oleh mukallaf ialah sifat hayat, iaitu hidup. Ma'ani sifat ini ia sifatun wujudiyatun tasahhu liman qamat bihi al-idrak. Artinya iaitu sifat yang wujudiyah. Wujudiyah maknanya yang dinisbahkan kepada ada, yang mengesahkan. Itu dia mengesahkan itu tak betul. Tuan-tuan betul kan? Min ngasotha, bukan sinha. Belum betul ya. Kita ni banyak salah hijau, salah usul. Jami alam lain. Yang ada ni sahabat saya ni dia mungkin sekolah agama, tapi mungkin banyak sangat kalimah Arab mengaji, lupa Jawi. Macam anak saya mengaji sekolah agama daripada pasti sekolah rendah Islam di pondok. Kemudian bila suruh tulis rumi macam cacing kena panen. Kalau suruh Jawi baru nampak lawa sikit. Baik. Iaitu sifat yang wujudiyah yang ada. Sifat wujudiyah yakni sifat yang bangsa ada. Wujudiyah maknanya ada yang mengesahkan, betul ya, min ngasotha, yang mengesahkan, yakni yang memastikan. Berdiri bagi Allah Ta'ala itu sifat idrak, iaitu sifat-sifat ma'ani yang lain. Maknanya sifat hayat ini ialah sifat yang mengesahkan adanya sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Kerana kalau tak ada hayat, mana mungkin ada sifat kesempurnaan. Dalilnya mudah. Orang mati tak sombong. Ada pernah tengok orang mati sombong? Kau jangan mandikan aku nak dia tu. Tu belum mati. Kalau dah mati, kau tampar dia pun dia buat dulu. Tak ada dah sombong-sombong teko ke apa, tak ada dah. Teko teh, teko kopi, tak ada dah. Dah mati hilang habis sampai-sampai. Ya, jadi hayat tu mengesahkan kata ada sifat-sifat sempurnaan. Sifat hayat ini tiada takluk. Ini tak ada pekerjaan dia. Kerjaan sifat ni tak ada. Hanyalah sifat hayat ini mengesahkan. Itu seperti yang lagi salah. Bahawa ni bawa ahli-wali kerja baru ni. Kalau dulu ni bawa ahli dia. Ya. Rumi Jawi baru saya tak tahu. Jadi saya serah semua daripada sahabat karib saya ni. Dia semua buatnya. Dia bilan masjid. Dulu dia sekolah rendah Islam sampai ke sekolah menengah agama Sungai Manggis, sampai setam. Zaman dia jadi bilal. Jadi dia apa nak turun-turun Jawi, alhamdulillah, syukurlah. Saya tak tahu Jawi baru. Yang saya tahu Jawi lama. Eja bumi bawah mim bom. Ya. Jawi lama saya tahu. Jadi baru saya tak tahu. Memang tak tahu sungguh apa itu amat. Kalau sebut tulis karangan zaman dulu ni punya Jawi pom-pom dia. Sebab saya dia tahu sekarang ni saya tak tahu. Dia kena tambah alif, tambah waw. Pasal dia ikut vokal Melayu.
Itu saya tak adil. Macam dulu atau alif tawaw, sekarang alif ta alif waw, kan? Dia ada tambah alif vokal. Tu yang saya tak mahir. Dia suruh dia buat. Tengok dia buat separuh mahir. Baik sikit pada saya. Saya lagi teruk. Kita ada baca kitab Turah ni. Dia semua ni pendek-pendek ejaan. Baik, hadir. Di Jawi moden ni saya memang tak mahir. Kalau anak saya tanya, saya pun tak kerti. Jawi lama boleh Kalau dia perlu kitab lama saya baca. Kitab lama sendiri pun kadang-kadang beza juga. Kalau kitab tu pengarangnya orang Indonesia, biasanya orang Sumatera, orang Palembang macam Syekh Usama Al-Palembani contohnya, ataupun Syekh Jalaluddin Aceh. Syekh Usama ni dia pengarang kitab Sirrus Salikin, Hidayatul Salikin, ataupun Syekh Jalaluddin Aceh, dia mengarang banyak kitab tauhid seperti Bidayatul Hidayah. Dua ulama ni kalau tengok Jawi dia mesti tak sama. Kalau kita pergi bertani pula, tengok Syahidul punya Jawi dengan Tuan Minan sampailah ke Bakurah pada pun beza. Pasal perbezaan tahun digarang, dia lagu ni 100 tahun lepas tu baru datang pula Aqidatul Najin, 75 tahun lebih dekat Syahidul. Jadi angel dalam Aqidatul Najin tu lain sikit daripada Jurusamin kita Syahidul. Kalau kita baca kitab Hikam Tok Ulama ni, itu lagi lama punya bahasa, 350 tahun yang lalu, lebih lama daripada Syahidul Al-Fatani. Dia Jawi dia ada beza. Begitu dia lah apa nama ni, ejaan Rumi sekarang, Jawi sekarang ni dia ada beza kerana perkembangan ejaan. Perkembangan ejaan itu tak nafikan. Jadi asalkan boleh baca, sudahlah. Jangan kata salah ni mazhab dia dah betul. Dia jawab Allah, bawa alif wa alif, itu mazhab dia. Jangan condemn teman. Jadi kita kena meraihkan orang lain, meraihkan dia. Ada orang je atau alif tawaw, ada alif ta alif waw, kita raihkan dia. Adab Imam Syafi'i di daerah maqam Imam Hanafi, besok ni dia sembahyang subuh, dia tak baca doa gunung. Pasal dia raihkan orang yang dianggap lebih alim daripadanya. Itu namanya adab dia ajarnya, siqah dia. Jadi kita ni dengan orang alim kena ada adab. Kalau kita tengok dia tu pendapat dia tak sama dengan kita, kalaulah benda tu cuma khilaf, kita raihkan dia, itu pendapat dia, ada pendapatnya, cuma tak sama dengan apa yang kita pegang. Tapi kalau benar-benar dia salah, dia kata Tuhan duduk cokok atas aras, yang tu lawan. Sebab tu tak kena. Jadi kita lihat, kalau sekadar fiqh saja barangkali itu khilaf. Kalau khilaf kita raihkan. Raihkan macam Syafi'i dia raihkan. Siapa yang makan daging unta batal wudu, kata setengah mazhab. Tapi Imam Syafi'i kata tak batal. Namun kata Imam Syafi'i, bagi meraihkan pendapat itu, siapa yang makan daging unta sunat wudu semula. Nampak? Ulama-ulama ni meraihkan bersama ulama yang lain. Dia tak hentam promo. Selagi orang tu duduk dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tentu ada benarnya. Macam kisah orang kahwin dengan jin. Contoh dulu orang kahwin dengan jin. Sah pun dia. Sudah dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Pendapat yang mengutamaknya tidak sah kahwin dengan jin kerana berlainan jenis. Tetapi ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, iaitu Imam Ahmad Najmuddin Al-Qamuli.
Imam Ahmad Najmuddin Al-Qamuli dia kata sah. Begitu juga dalam kitab Fiqhul Akbar ataupun dalam kitab Wahbatul Uluhiyah dalam mazhab Hanafi, dia kata sah. Kalau kita lihat dalam kitab Mazahibul Arba'ah, kitab Pak Mazhab, Imam Hanafi kata sah. Dalil dia, satu ketika ada seorang sahabat Nabi, dia terdengar suara perempuan nun jauh dalam gaung. Dia sebut apa? Tolong, tolong, help me, help me. Unsur ni, tolong aku, comel ya. Jadi sahabat tadi ni dia tengok siapa lah kat bawah, tak nampak siapa pun kat kawan ni. Lama-lama dia tengoklah satu perempuan punya lah lawak. Ini kalau tak tolong tak boleh jadi, kena tolong. Pasal lawak kan, tak lawak kan sapi. Sahabat tadi pun turun tarik dia di bawah ni atas, jatuh gaung punya. Dah sampai ke atas, dia tanya, who are you? Dia kata, I'm jin. Ni kan bangsa Arab suku mana, Badu biji ke mana, rupanya jin. Ya, akhirnya dua-dua tu falling in love. Oleh kerana the power of love tu kuat sangat, akhirnya dia kahwin. Dan dikahwinkan oleh manusia. Kahwin dia dengan jin tu. Kata setengahnya kahwin di alam jin. Pasal orang manusia tak nampak jin, dia suka hanya nampak. Maka kahwinlah dia di alam jin, kata setengah pendapat yang lain. Akhirnya kahwinlah. Maka ambil ke kisah tu, Imam Hanafi kata sah kahwin. Pada sahabat-sahabat sendiri yang kahwin dengan jin. Jadi kisah tu benar lah. Pasal apa Imam Hanafi yang sahihkan dia, sehingga dia letakkan dalam kitabnya. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i kata tidak sah kahwin dengan jin sebab berlainan jenis. Termasuk dalam yahrumun nikah. Dalam babu bibayani yahrumun nikah, bab pada menyatakan orang yang diharamkan kahwin, haram nikah, tak boleh, tak sah. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i juga ada seorang ulama tadi, Ahmad Najmuddin bin Muhammad Al-Qamuli, dalam kitabnya dia kata sah. Jadi dia buat lagu dia, raihkan dia kata sah. Lagi kata ada ulama kata sah, jalan je lah. Dia bila tak kahwin kan, kahwinlah dengan bunyian. Baik, habis cerita. Jadi hukumnya, kesimpulannya, setengah ulama kata sah, setengah ulama kata tidak sah. Selagi ada kata ulama, kita ramukan. Jangan kita pakai kepala kita, baik, mesti tak sah. Jangan, ni pekah ni luas. Pekah ni luas. Macam orang simpan janggut dan tak simpan janggut. Setengah orang tu marah sangat tak simpan janggut. Haram simpan janggut. Allah, jangan kasar sangat. Tentang janggut yang panjang pun. Oi, bak janggut ni khilaf banyak. Banyak orang alim ulama tak simpan janggut. Tak, kita dah simpan lah. Dia diam sudah. Ikut senang Nabi nak tekak orang, mentang-mentang dia simpan janggut panjang. Siapa tak janggut tak ada jadi imam. Sudah. Ada sampai tahap tu, Masya Allah. Jangan sampai situ. Relate lah pada tu. Raihkan pendapat ulama yang lain. Suara dia muda-muda tak simpan janggut pun bisa. Tubuh saya pun tak simpan janggut, sampai wafat tak simpan janggut. Almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuri ada janggut dulu. Pak Soyuz tak simpan janggut, tua-tua ada boleh simpan janggut. Saya simpan janggut dia muda. Baik, habis. Tapi pun ada cukup. Satu masa dulu, masa tengah muda terantang-tang, dah kahwin ibu kalian. Pasal apa? Dah tahu dah, buruk-buruk pun dah ada dah. Honor ibu. Kan? Kita dah aku dah tak berapa macam. Belum lagu bang ni.
Ada seorang sahabat saya, tuan-tuan mungkin kenal lah, orang Perak. Tuan Guru Siddiq Noh. Dulu dia menyebut anak dia, tapi dia lebih lama lah. Saya ni kata tahap dulu dia guru saya dulu. Orang atas kita panggil kita agak dia guru kita. Dia buka pondok di dekat Pantai Remis Perak, atas sikit pada kampung saya. Dia ada dua pondok, satu pondok tahfiz, satu pondok kitab. Biasanya orang Pulau Batu, ketua dia ulama Perak ni, yang bekas ni. Sekarang ni yang jadi ketua Dewan Ulama Perak ni sahabat saya, Ustaz Ibrahim orang Lenggung. Dulu masa duduk pondok kami panggil dia Ibrahim JPJ. Sebab saya kuat, dia orang paling awal bangun subuh. Dia bangun subuh, dia keluar, dia ketuk tim solat dengan suara dia. Tu pondok dia rajin juga bangun subuh. Bagus besar pahala dia. Sekarang jadi ketua Dewan Ulama Perak. Duduk di Ipoh kan. Ni cerita orang dulu ni ngaji. Jadi Siddiq Noh ni, Ustaz Siddiq Noh ni dia atas lagi. Masa dia kahwin muda, dia ada seorang lagi bini, baru kahwin, baru tak baru pun lebih kurang 20 tahun, 16 tahun 17 tahun kot. 17 tahun langsung dia kahwin bini nombor 2 ni. Dia tengok dia kaju muda terang-terang, janggut habis. Apa bini tu? Jadi cukur janggut ni janganlah kita kata siapa cukur janggut haram. Jangan, ya. Jangan cepat sangat hukumkan orang haram. Siapa simpan janggut, siapa simpan misai tak ada janggut, dajjal. Sedap. Jangan, siapa mana hatinya, mana hukum lagu tu ulama cepat sedap sangat. Ya. Jangan kata lagu tu banyak ulama pun misai ya. Tak ada janggut pun. Polis semua ada janggut. Askar pun polis ada misai janggut tak ada. Polis tu dah je. Nak mabik tu nak tembak dia pun tak. Jangan cepat kita hukum ya. Fiqh ni luas. Ya. Dia kurang lah pahalanya. Tapi dia pahala banyak buat lain pula. Kita tak ada pahala buat lain pun janggut ke ada. Tu ada cerita dia. Tapi simpan janggut, cukup janggut ni tengok keadaan. Barangkali ada sebab dia tak simpan. Apa ilat dia? Ya. Terkadang sebab ilat itu afdal dia tidak berjanggut. Kalau tak ada ilat itu afdal pula dia berjanggut. Itu lihat kepada fiqh seseorang. Fiqh dia tu lagu mana? Fiqh dia lagu mana? Macam kita semayang ada orang semayang sebelum dia takbir dia baca dia baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau tak baca saat ni takbir terganggu, macam-macam gangguan. Baca lain tak boleh. Ada pula yang baca rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Baca qul a'udzu birabbin nas tak boleh dia. Dan saya dah biasa yang tu. Ada pula orang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi antara seseorang dengan seorang yang lain tidaklah sama kaedah fiqhnya, ya. Jadi jangan kita kata mesti buat lagu ni tapi lagu tu. Janganlah fiqh ni luas. Dia sinonim dia lagu tu. Macam orang nak ambil air sembahyang, dia pergi kotor hajat dulu. Laki perempuan bila kotor hajat galibnya payah dia nak pergi juga. Maka kaedah nak bagi tu ulang masing-masing. Bukan mestinya berdehan-dehan. Ada orang batuk-batuk, ada orang tengking-tengking.
Ada orang berjalan-jalan, ada orang melompat-lompat, ada orang mengurut, ada orang dalam mulut lagi keluar banyak, ada orang pula dia cantik-cantik saja. Bukan serupa. Maka semua tu kaedah namanya istibrak. Istibrak maknanya mengeluarkan kencing sehingga habis. Maka kaedah istibrak ni tak sama antara satu orang. Gadis dia macam mana? Ya. Sebab tu kita tak boleh nak kata mesti buat lagu ni. Tak buat, tak boleh. Kalau bak porok jangan ada kata lagu. Ya. Sebab apa nanti dia hak kita kata tu bukan bahagian dia. Bahagian dia lagu lagi. Itu contohnya. Jadi kita raihkan pendapat ulama yang lain. Jangan pakai kita. Pasal fiqh ni luar. Mazhab ni ada lebih 60 mazhab. Cuma yang terpakai guna sampai hari ni 4 sahaja. Kalau keluar daripada 4 itu sesat dah. Baik ya Habib. Kita sambung dalil sifat ayat. Allahu la ilaha dah bila dalil sifat ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah ayat 255. Allah tiada Tuhan selain dia. Dia hidup, berdiri, memelihara semesta alam. Berdiri. Apa maksud berdiri? Iaitu berjaga, tidak pernah tidur-tidur, tidak pernah lalai, tidak pernah leka. Allah sentiasa di dalam memandang, melihat, mendengar, mengetahui, muhitun ala kulli syai', meliputi di atas tiap-tiap suatu. Dia mendengar, dia melihat, dia mengetahui. Alurnya apa? Intisyar. Tidak tersembunyi suatu daripada penglihatannya, pendengarannya dan pengetahuannya. Itu kata Al-Qayyum, yang hidup, yang tidak yang tidak tidur-tidur, tidak pernah lalai, tidak pernah terleka, dan segala sifat-sifat kekurangan tak ada pada dia. Itu makna Al-Qayyum, yang asal maknanya berdiri, ya. Berdiri itu maknanya tetap samanya, tetap basarnya, tetap ilmunya. Baik, habis. Jadi di situ ada dua kalimah, satu Allahu, satu Ilaha. Allah itu isim ma'rifah, yang paling ma'rifah. Ilah itu isim nakirah. Allah isim ma'rifah, ilah isim nakirah. Allah nama khas, ilah nama amr. Itu. Jadi bila kata Allah, Allah itulah ilah. Bila kata ilah, ilah itulah Allah. Jadi bila kita kata uluhiyah dan rububiyah, rububiyah itulah uluhiyah, uluhiyah itulah rububiyah. Siapa lagi kalau bukan yang mentadbir, kalau bukan Tuhan? Siapa lagi yang bukan Tuhan kalau dia tu mentadbir? Maka uluhiyah dan rububiyah tu sama. Jangan kata berbeza. Macam Wahabi dia kata berbeza, Ibn Taymiyah dia kata berbeza, ya Syekh Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab pun dia kata berbeza. Bila kata berbeza, boleh membawa kepada menduakan Tuhan. Siapa kata berbeza boleh membawa kepada syirik, boleh bawa kepada syirik. Kita tak kata dia syirik, boleh menyebabkan jadi syirik. Jadi jangan kata berbeza. Uluhiyah, rububiyah tu hakikatnya satu dua. Ya, umpama kita kata bila kata Tuhan itulah Allah, bila kata Allah itulah Tuhan, bila kata rububiyah itulah uluhiyah. Rububiyah pentadbiran, uluhiyah ketuhanan. Siapa lagi Tuhan yang mentadbir kalau bukan dia bersifat ketuhanan uluhiyah?
Siapa lagi pentadbir kalau dia bukan yang bersifat rububiyah. Jadi dia ketuhanan, dia mentadbir, dia dah Tuhan, tak lama. Dia Tuhan, dia mentadbir, dia dah Tuhan. Jadi uluhiyah rububiyah tu pada ejaan dan bunyi berbeza, pada pengertian hakikatnya sama juga. Macam kita mengaji syariat dan hakikat, beza. Pada bunyinya beza, tapi hakikatnya sama. Apa dia? Ad-dinu, agama. Sama saja, tak ada beza sebenarnya. Syariat, hakikat, tidak berbeza. Cumanya pada bahasa, pada istilah, pada hakikatnya satu juga. Ya. Baik. Kemudian kita sambung bawah. Sama. Sifat yang kelima dari 7 sifat ma'ani yang wajib diketahui oleh mukallaf ialah sama. Samun. Bukan sama bahasa mukallaf. Itu lain pula. Orang Johor dia tak panggil sama, panggil sirtu kan. Betul. Suatu orang Johor dia baca kau. Kawan saya dia qadi Muslim. Dulu agak muak, dulu ngaji sekali dengan sebelum jadi qadi Muslim, jadi penolong mufti di Johor bahagian Balak, Ustaz Mujaimi. Sekarang dia kena halau ke Muslim jadi mufti, jadi qadi sana. Dulu masa saya belajar sedekat dengan, bila kita kata ni sama, bukan situ. Sama situ, aku mengaji situ, aku mengaji sama, aku mengaji situ. Dalam kita Arab dah ada bahasa Melayu ya. Oh, rupanya tu lah aku tahu. Rupanya orang Johor dia panggil sama, dan sama Najib Moral Azhar tu situ. Sama ni pula kulit lembu dibersihkan dengan kapur tu lah sama, dia kata. Oh itu ke, tak jadi nak kata bahasa dia. Jadi kalau tempat saya ni pula, ya, basuh Moral Azhar tu pun sama, basuh kulit lembu tu pun sama. Dulu sama orang Johor dah. Johor dia ada beza istilah negeri kan. Kita hormati dah tu bahasa ibunda dia. Jangan marah. Ya, jangan marah, jangan bergaduh, tu bahasa dia kan. Dah habis kita. Ni dah cerita kami duduk penduduk tegak dia nak gaduh. Tegak ni bahasa ya. Kalau ni dah tua-tua dengan hati. Tapi Jami ni tuan-tuan nak mengambil falak, dia pakar falak dia ni, pakar falak satu hal. Yang kedua pakar falak pekah. Dia umur 16 tahun, dia mengajar kitab Fathul Wahab. Yang mengaji kat dia tuan-tuan imam masjid, umur 16 tahun. Kita jangan hebat. Bapa dia imam masjid Arif Umar, Ustaz Mahai, Ustaz Muhammad Hai. Ada lagi Ustaz balik juga. Jadi saya anggap dia untuk guru saya dia anggap kawan untuk guru saya. Pasal apa? Pasal saya tanya dia apa, dan tanya dia jawab itu umum kita kan. Imam Ghazali ni satu ketika dia tanya satu orang yang bela ayam, dia beli telur ayam sebiji. Dia tanya, telur ayam ni berapa hari boleh menetas? Kemudian orang yang bela ayam beritahulah kat dia sekian-sekian hari. Kemudian dia jumpa lagi bila-bila toki ayam ni, dia pegang tangan, dia cium tangan, dia anggap tu syekh dia, guru dia. Pasal ajar dia satu ilmu telur ayam ya. Tu dia orang dulu adab dengan walaupun ajar satu ilmu. Apa dia? Ilmu telur ayam. Jadi kita ni, ya, dah tanya kawan, kita tanya kawan kita ni apa hukum ni, kita anggap dia tu guru kita lah. Walaupun kawan muda pada kita, saya dengan Ustaz Nujami ni dia muda dengan saya lagi. Dia baru 40 lebih.
47 ke 46 tu lah untuk ni. Tapi saya anggap dia guru saya. Saya pernah mengaji dengan dia. Baik. Habis je tu Sama ni dia kata ta'rif sifat sama. Sifat sama ialah satu sifat yang qadim, yang sedia ada di zat Allah, yang dengannya Allah mendengar kepada sekalian yang maujudan, iaitu sekalian yang ada, sama ada yang wajib ada maupun yang harus ada. Seperti di dalam perbicaraan sifat ma'ani yang terdahulu, bukan perbicaraan, pembicaraan yang wara jadi masuk mahkamah. Patutnya bukan perbicaraan, pembicaraan, pembicara. Perbincangan. Sana perbincangan pula. Kita apa tu? Perbicaraan kan? Turumi ya? Tu yang asal saya punya. Ya ubah perbicaraan langsung masuk kot. Dia Kayak asal. tukar perbincangan dah boleh. Dan sepatutnya pembicaraan, bukan perbicaraan, kan? Kalau perbicaraan ni loyun, kerja loyun. Tukar perbincangan macam ni ya. Seperti di dalam perbincangan sifat ma'ani yang terdahulu keterangannya. Jangan dipaham Allah Ta'ala adalah terutama ni. Jangan dipaham Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama. Siapa beriktikad Allah mendengar dengan sifat sama, jadi kufur. Wajib beriktikad bahawa Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya yang bersifat sama. Ungkapan mendengar dengan sifat sama adalah majazi akli. Majazi ni makna kata pinjaman saja, bagi memudahkan faham, mengurangkan kalam. Bagi memudahkan faham dan mengurangkan kalam. Tidak panjang nak cakap, macam dia pendekkan Allah Ta'ala itu mendengar dengan sama. Ayat yang penuhnya Allah mendengar dengan zatnya yang bersifat sama. Jadi apabila kita baca kitab, ya, kitab orang, bukan kitab karangan kita, perlulah berhati-hati dalam mengkomplit. Bacalah kitab ulama-ulama dulu ke, ulama lawani ke, siapa juga yang akan kita. Sebab tu bila kita baca satu-satu kitab, mesti kita talaki dengan pengarang, jangan baca sendiri. Pasal apa? Kita barangkali akan tersalah faham kepada tarkib kalam musannif, susunan perkataan pengarang kitab itu. Barangkali perkataan kitab itu musannif nak cerita kinayahnya, atau nisbahnya, atau fardu takdirnya, ataupun tasawurnya, ataupun wajahnya, ataupun majaziyahnya, majaziyah akli atau majaziyah kauli. Jadi sebab tu bila kita baca kitab ni, kena ada cikgu, kena mengaji dengan pengarang dia. Tak boleh pakai beli baca faham dia. Kalau tak faham, perlu kita tanya balik pengarang, apa maksud ni. Jangan tunggu kita kata salah. Macam ada seorang mufti lah, ya, sampai kitab Syekh Daud pun dia nak kata salah. Sampai kitab Imam Syafi'i pun dia kata salah. Bersoron apa pun yang mufti. Dan jangan jadi lagu tu tidak suka ulama, tidak ada adab biadab. Kita tak tahu, kita kata kita jahil, kita tak faham bahasa dia, kita tak talaki dengan dia. Sepatutnya lagu tu tidak dah kita ni bangang, jahil berdengung-dengung, kita kata dia pula jahil.
Ini namanya biadab. Takut nanti jadi yang Nabi kata, tanda-tanda nak kiamat akan terbit orang jahil mengaku alim, mengkritik, mengkondem ulama-ulama yang terdahulu. Jangan. Siapa kita kalau tiada ulama yang terdahulu? Kita ni tak kuku dia pun tak ada. Hanya duduk sembang bersyukur. Dia tak kuku dia pun tak ada. Tak kuku dia tu kalau jatuh dalam padang mahsyar, atas padang mahsyar, barangkali masuk syurga di kuku dia. Kita tak tahu mana nak duduk, nak ke mana. Sembang bersyukur dengan alim, nak kondem dengan kondem alim, ya, dengan kondem orang yang beragama. Orang tabligh pergi masjid-masjid dengan kondem pasal dia buat tujuh agama. Contoh-contoh dah. Apa jugalah jemaah dia buat tujuh agama jangan kondem. Pasal di akhir zaman ni akan terbit berbagai-bagai firqah Jamaatul Islamiyah, kumpulan-kumpulan jemaah Islam akan terbit banyak. Dan semua itu satu pun tak syumul selagi tidak terbitnya Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Yang ni ada lebih, yang ni ada kurangnya, yang ni ada kurang, sana pula lebihnya. Jadi nak cari satu jemaah Islam yang syumul di akhir zaman tak jumpa. Sebab tu jangan lihat pada kurangnya, lihat dasar jemaah. Lihat pada orang, semua orang tak betul, yang orang tak betul. Begitu. Jadi tidak lihat dasarnya mana yang lebih kukuh, yang komitmennya kepada agama lebih kepada syakhsiyah syariah. Ya, siasat syakhsiyah syariahnya yang mana lebih kukuh? Mana lebih kukuh, kita pilih yang itu. Tentu ada banyak-banyak tu satu lebih sikit, ambil habis sikit, jangan ambil kurang. Tapi yang lain jangan kita kata salah, kita sokonglah. Yang salah tu kita tegur. Kalau sah dia salah, kalau sah begitu juga orang tak nak berpolitik, jangan kata dia salah. Dia ada pegangan ni, barangkali dia berijtihad dengan ilmu yang dia belajar. Kita tak tahu ilmu yang tinggi mana tu dia tahu. Cuma kita ni memakai pendapat yang masyhurah di kalangan ulama dunia, dia berpolitik itu wajib. Kalau tidak, umat Islam semakin tertindas. Jadi kita wajib berpolitik, wajib mengundi. Itu pendapat kebanyakan ulama di dunia di akhir zaman. Satuan ulama dunia telah mengeluarkan fatwa mengundi dalam pilihan raya oleh umat Islam bagi menentukan siapakah pemimpinnya, wajib agar umat Islam tidak terus ditindas dengan lebih zalim. Sekurang-kurangnya dapat mengurangkan. Sebab apa? Nak jaga umat ini di akhir zaman ni kena ada suara di parlimen. Dunia akhir zaman lagu pun tak bolehlah berkeras kepala. Jangan politik tu dunia, mengundi dunia. Allah-Allah kafir duduk atas kepala. Nampak? Jadi kena faham siasat syariah, ya. Baik. Kalau tak faham, pergilah mengaji kitab jinayat. Ini kadang-kadang tak nak politik tu, kitab fiqh bab jinayat tak pernah mengaji pun. Yang mengajinya apa? Hukum korban dan akikah, ya. Itu pun tak faham. Betapa boleh makan kambing. Yang soal lagi jaga kambing, aku kambing aku kan. Cinta sikit bab siasat syariah, hudud dan sebagainya. Tilka hudud Allah yuqatiluhum fi sabilillah. Ni politik ni ustaz ni. Sudah ni. Dia tak tahu semua tu termasuk dalam fiqh. Fiqh tempat rokok, nampak dia. Ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Mana satu badan Islam yang membicarakan 4 sekali, ayat tu kita pilih. Saya tak
Kepin. Saya cuma sebut itu pada hukum fiqh. Ya. Kalau faham? Faham. Jangan sampai esok kita ditanya. Kita akan ditanya apa yang diamanahkan pada kita dan di sekeliling kita. Bukan tanya buku ni hamba mana. Ni hukum buku dia kau, buku ni hamba mana. Besok kat hari kiamat kat pada macam dia bangun dia tanya hamba aku mana. Oh yang tu dia tanya sangat. Yang tangan ni hang cari siapa pemimpin hang? Kenapa? Tak tanya. Kau tak tanya. Kalau buku tu pun hang buat kat mana dia tanya, tangan tu hang bangkah siapa tak tanya. Ni setengah orang main baca kau yang tu dia tak apa nampak. Lagu ke? Kalau buku tu pun dia tanya apalah sangat buku. No problem lah. Tak buang-buang. Tu pun dia tanya besok dia akan kata kenapa kau buang aku macam-macam. Padahal bukan wajib pun dia kebumikan dia. Tak kena apa pun semayang-mayang kalau tak biar. Sunat tu pun dikira dia kata. Apatah lagi kita buat kerja yang melanggar hukum Allah dengan tangan kita, dengan jari kita, gampang dia. Gampang yang buat X dia. Tu tak dikira. Dikira. Baik kan? Wahum yus'alu. Kemudian kamu akan ditanya. Ni dah tauhid. Itulah tauhid. Percaya kepada sekalian hukum hakam Allah. Udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Percaya tak? Tak percaya, tapi percaya ada tauhid. Ya. Adik. Sambung tadi. Apa ya? Awal lagi. Ada nak tanya? Kalau tak mau tanya, saya pernah nak tanya. Baik, beberapa fakta mengenai sifat sama. Ini kita dah baca dulu ni kan. Dah bagi contoh kan. Kita baca dulu je lah. Sifat ma'ani sama artinya iaitu benar. Sama. Apa ni ya? Sama. Dia tulis sama. Tak ada. Bantu pening kepada dalam rambut. Sim mim ain. Dia tulis si alif mim sama. Apa sama gagak dalam apa? Tetap betul ya. Sim mim ain. Dia banyak silap pun yang tak boleh. Tetap betul ya. Balik dengan cek balik ni nak sebut. Tapi waktu kata-kata kita tengok nama ni siapa ni. Guru ni sesat. Sudah. Dia kata sama artinya pendengaran. Sesat cikgu ni. Sudah. Baik, dia kata sifat ma'ani sama artinya pendengaran. Jadi maknanya sama itu sifat ma'ani. Maka sama itu artinya pendengaran. Menurut pengajian oleh Pak Daniel ialah pendengar. Ya, pendengar. Tapi yang kita dia tak boleh pendengar, dia boleh pendengar. Fa dal ngara, pendengar. Tengok dalam Al-Quran itu dia pendengar. Pendengar mungkin bahasa cakap tani macam ini tak kata. Orang tani ni tak kata dia tak ada sebut pen. Dia lidah dia kan. Lidah dia pelat tani Kelantan dengan dia tak ada kata pen. Dia lupa je. Jadi dia kata pendengar ya, dia tak boleh. Dia sebut pendengar. Jadi pada yang kata pendengar itu bahasa saya. Bunyinya lagu bukan pendengar. Cuma saya ubah tu pendengar. Jadi pendengar ni dia bukan sifat, tapi yang bersifat. Ya. Pendengar ni dia bukan sifat, dia yang bersifat. Maknanya orangnya, bukan sifatnya, dirinya, zatnya yang bersifat pendengaran. Maka kita kata pendengar yang dirahmati Allah. Ada kita kata pendengaran yang dirahmati Allah.
Dia tak ni. Pendengar sekalian. Betul, pendengar mana orangnya. Baik. Turut kenapa betul tu? Menurut pengertiannya oleh pada L ialah alif ya alif lam ain. Bukan lam ha. Betul ya? Ialah. Tak jadi. Ustaz, ialah ke ialah? Ialah. Ialah. Lam ain ya? Ya. Betul ya? Banyak masalah. Yang kedua, hasil sifat. Pendengar hasilnya mendengar. Mana pendengaran? Tuan-tuan tulis kat bawah pendengar tu pendengaran. Pendengaran hasilnya mendengar. Yang ketiga, tulis bawah sikit. Ta'alluqnya. Nombor 3 tu ganti nombor 4. Nombor 2 tu nombor 3. Ta'alluq sifat sama. Tulis ta'alluq sifat sama, iaitu mendengar sesuatu. Lepas tu nombor 3 tu nombor 4, tempat ta'alluqnya, iaitu tempat pekerjaan dia. Maujudat, iaitu sekalian yang ada ataupun tiap-tiap yang ada. Apa dia yang ada ni? Yang ada ni ada dua jenis. Yang ada ni maujudat ni ada dua jenis. Yang pertama yang wajibat, yang kedua yang jaizat. Iya. Maujudat ni maujudat ni ada dua. Satunya wajibat, satu lagi jaizat. Wajibat ni apa dia? Allah. Jaizat ni makhluk. Baik, maujudat ni ada dua. Mana maujudat tu? Ya segala yang ada. Segala yang ada ni ada dua. Satu yang wajib ataupun yang wajibat tu mana yang qadim. Yang wajib ada. Allah ni wajib ada, maka kita sebut dia qadim. Ataupun yang jaizat, itu yang harus ada. Kita kata juga mudus ataupun makhluk. Asal alam ni dia mungkinat, dia harus ada. Bila dia sudah ada, namanya makhluk. Bila dia sudah jadi makhluk, kita panggil wajib ada. Asalnya harus ada. Cuma wajib ada, wajib yang jaizat, wajib yang harus ada, ataupun dinamakan juga wajib ada, wajib ada yang majaziyah, yang majazi. Bila mawjud ni ada dua jenis. Satu yang wajibat, satu yang jaizat. Yang wajibat tadi ni dinamakan juga mawjud hakiki ataupun mawjud zati. Yang makhluk ni, yang jaizat ni, yang makhluk ni dinamakan juga mawjud majazi. Mawjud yang adanya temporary. Majazi ni sementara, mawjud yang sementara. Majazi ni ada banyak maknanya. Di antaranya maknanya sementara. Kalau yang sementara dia akan musnah, dia akan hilang, dia akan rosak, binasa. Itu dalam ilmu tauhid. Ulama-ulama ilmu kalam berkata benda mawjudat ni ada dua.
Satunya yang wajibat, satu yang jaizat. Dinamakan juga maujudat itu ada dua, ya, maujudat yang zati, maujudat yang majazi. Itu dia. Boleh juga kita kata begini, maujudat itu dua. Satu yang maujud zati, satu lagi maujud majazi. Nah, ini Allah, ini makhluk. Ini di sisi ulama syariat. Di sisi ulama syariat, dia kata maujudat ada dua. Maujudat yang maujud yang zati atau maujud yang majazi. Boleh juga kita kata maujudat tu wajibati dan jaizati. Okay. Tapi di sisi ulama tasawuf, ataupun dalam kita dinamakan mazhab ahlul kashfi, orang tasawuf dinamakan juga mazhab ahli kasyaf. Mereka berkata maujud ni satu ya, Allah. Lain pada Allah tak maujud. Maka kita kena faham itu kataan orang mabuk dengan Allah, bukan darjah itu. Kalau orang pernah mengaji kita mutabak itu mutasawuf ya. Jadi mereka berkata yang maujud hanyalah Allah, lain pada Allah tidak maujud. Contohnya adalah kitab Futuhatul Makkiyah karangan Ibnu Al-Arabi. Dia kata alam ini hanyalah mazhar Allah. Maka Allah itulah yang sebenarnya maujud, lain pada Allah tidak maujud, hanyalah mazhar. Apa mazhar? Bayang. Alam ini bayang Allah. Dalam pendapat ulama ahli kasyaf, orang ulama syariat pula berkata alam ini dalil adanya Allah. Orang tasawuf dia kata alam ini bayang Allah. Maknanya satu juga, ya, dalil dengan bayang. Hang pi mana tak nampak bayang lama? Bayang tu ada, dalil kata dia ada lah, dia sebut bayang. Bukanlah pokok kayu tu bayang Tuhan. Mana dalil adanya Tuhan, maka diumpamakan sebagai bayang. Bila nampak bayang, nampaklah orangnya, nampak alam, nampak Tuhan. Itu maksud kata orang tasawuf ni. Jangan pergi mengaji salah pula. Alam ini Allah itu zat yang tidak bersifat, alam ini sifat Allah. Jadi ini ilmu susah. Saya jumpa dah satu orang dia kata dia mengaji macam tu. Masa tu kitab yang saya baca tu sampai lagi bab dia. Dia kata kak mengaji dulu lah, kita mula karang kitab ni, nanti sampai bab dia cerita ni memang ada ajaran sesat dulu. Dia kata Allah itu zat yang tidak bersifat, alam ini sifat Allah. Itu perkataan orang tasawuf. Kalau tak faham, jangan faham secara harfiah. Syirik. Maksud orang tasawuf tu ialah Allah itu zat, nak kena Allah lihat kepada alam, maka kamu akan lihat sifat-sifat Allah. Contohnya apa ya? Dilihat ibu yang penyayang, maka terasalah Allah yang maha rahim. Itu. Dilihat pula alam yang indah, tak jadi dengan sendiri, maka terasalah Allah yang bersifat kudrah, namanya qadir. Begitu sebenarnya. Bukanlah sifat Allah dulu kat pokok nyong dah, bukan sifat Allah dulu kat lori ni. Ini salah faham mengaji kitab tasawuf. Dia bukan mengaji tu, dia baca sendiri. Tak ada cikgu. Itu bahaya dia mengaji tak ada guru ni. Jadi syaitan, syaitan cikgu dia.
Baik, habis. Boleh faham dia? Faham. Nota, Allah dikatakan mawjud dengan makna mengadakan. Mawjud isim maf'ul dengan pengertian fa'il. Maknanya orang berjina pun tahu ni. Pasal apa Allah dinamakan mawjud? Mawjud kan isim maf'ul. Maka kata ulama nahwu, mawjud Allah itu isim maf'ul dengan makna fa'il. Ismul maf'uli bimakna fa'il. Kalau makna sebenarnya mawjud itu isim maf'ul, maknanya yang diadakan. Kita alam pun mawjud, Allah pun mawjud. Sama-sama dia guna kalimat isim maf'ul, maknanya yang diadakan. Kita mawjud, yang diadakan. Allah mawjud, siapa pula yang mengadakannya? Bukan? Ni mawjud ni isim maf'ul. Cuba tasrif dengan orang majnun. Jadi mawjud Allah tu isim maf'ul juga, tapi bukan maf'ulun bih. Tapi isim maf'ul dengan makna isim fa'il. Ismul maf'uli bi makna fa'il itu. Isim maf'ul dengan makna isim fa'il. Maka maknanya yang maha mengadakan. Jadi mawjud Allah yang maha mengadakan. Makhluk dikatakan mawjud juga, tapi dengan pengertian yang diadakan, iaitu maf'ulun bih, maknanya yang diadakan dengannya. Jadi makhluk ni mawjud yang diadakan, itu yang diadakan oleh Allah. Allah tu mawjud yang maha mengadakan. Isimnya sama, maknanya lain. Ya. Dulu saya pernah huraikan perkara ni. Satu tempat adalah beberapa orang dia tak apa perempuan kiut. Dia kata pasal apa lah menanya lagu tu. Bolehkah tukar-tukar maf'ul jadi mana-mana fa'il dan sebagainya? Baik, untuk lebih faham, cuba tengok dalam Asmaul Husna ada nama Allah Al-Mu'minun. Betul tak? Habis kita beriman nama apa? Al-Mu'minun juga kan? Adakah kita dengan Tuhan itu serupa? Itulah nak faham. Allah Al-Mu'minun, kita pun Al-Mu'minun. Al-Mu'minun kita ni yang beriman. Al-Mu'minun Allah yang diimani. Yang diimani, kata setengah ulama. Baik. Kata setengah ulama pula, Al-Mu'minun Allah tu ialah yang menjadi tempat berimannya orang-orang mukmin yang beriman. Jadi ada beberapa makna mukmin, Al-Mu'minu Allah tu ya. Jadi bukanlah sama makna. Kalau kita ni Al-Mu'minu beriman pada Allah, Allah Al-Mu'minu beriman pada siapa pula? Jadi ejanya sama, bunyinya sama, mafhum je lain. Macam ketang lah situ. Duduk dalam laut, ketang boleh makan. Duduk di kedai kayu, ketam, jangan makan. Duduk kedai awet, ketam juga, boleh jangan makan. Tu ketam padi. 3 ketam, 1 nama. Benda lain-lain. Baik, habis. Yang keempat nama ta'aluknya, iaitu ta'aluk inkishaf. Maksud inkishaf ni apa? Nyata, tiada tersembunyi. Dan yang kelima, inkishaf tak ada cerita lah, pasal selalu cerita lah ya. Yang kelima, bahagian ta'aluknya 3 bahagi. Yang pertama, tanjizi qadim, ta'aluknya dengan zat Allah dan sifat-sifatnya. Artinya Allah mendengar kepada zat dan sifatnya pada azali lagi. Yang kedua, suluhnya qadim, ta'aluknya pada yang jaiz. Ini pekerjaan dia pada yang jaiz, jadi yang harus ada pada sebelum adanya makhluk. Artinya patut, dah betul pula dah. Bukan betul, patut. Dia lah ni, patut tu, fa'alin tawata. Patut pada azali. Mana boleh pada azali. Patutnya nak boleh. Boleh pada azali Allah mendengar pada makhluk, tapi belum didengar.
Kerana makhluk itu belum diadakan lagi. Yang ketiga datang jizi hadis, iaitu takluknya kepada yang harus, yang harus ada. Artinya apabila Allah Ta'ala menjadikan makhluk, maka ia pun mendengarlah kepada sekalian makhluknya. Mendengar bukan hanya pada yang berbunyi, bahkan kepada yang tidak berbunyi. Baik, kita bagian takluk. Bahagian takluk ni ada 3. Yang pertama tanjizi qadim, yang kedua tanjizi hadis, yang ketiga suluhi qadim. Tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Baik, nak cerita dulu. Allah ada sifat sama, iaitu sifat pendengaran. Belum ada makhluk dulu, yang ada hanya semata-mata Allah sahaja. Masa tu kita namakan waktu azali. Waktu azali. Dalam ilmu tasawuf disebut waktu imkan. Waktu azali ni siapa pun tak ada, yang ada hanyalah Allah sahaja. Maka Allah sudah mendengar. Apa yang dengar? Dia dengar kepada zatnya. Dan apa pun tak ada, dia dengar apa? Dia dengar kepada zatnya dengan segala sifat-sifatnya. Maka tak kala itu dinamakan mendengarnya ia kepada dirinya dan sifat-sifatnya. Itu namanya ta'alluq tanjizi qadim. Itu pekerjaan sifat mendengar pada ketika apa pun tak ada, yang ada hanya Allah. Ya, pekerjaan sifat pendengarnya pada waktu azali, di mana yang pada masa itu apa pun tak ada, yang ada zatnya dan sifatnya. Maka dia mendengar pada dirinya dan sifat-sifatnya. Maka mendengar ia kepada dirinya dan sifatnya itu dinamakan ta'alluq tanjizi qadim, iaitu pekerjaan sifat pendengar yang ada pada diri Allah Ta'ala pada waktu azali. Habis. Yang kedua suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Patut pada azali tapi belum berlaku. Boleh berlaku tapi belum berlaku. Apa dia? Boleh Allah mendengar kepada makhluk tapi belum mendengar, sebab makhluk belum ada. Bila tu? Masa azali dulu. Apa dia? Apa dia? Tukar bateri. Apa tak dengar? Suara saya ni tak pakai ni bunyi ni. Di sini ya? Pergi tukar. Kau umpat dah. Bateri tu dia lain. Boleh. Baik. Boleh dengar? Boleh dengar. Nabi pun. Nabi pun. Baik, saya nak mudah sikit suluhi qadim. Sikit ya. Kalau tanjizi qadim tunai pada azali ataupun yang berlaku pada azali. Tanjizi qadim itu maksudnya tunai pada azali ataupun yang berlaku pada waktu azali. Apa yang berlaku? Iaitu Allah Ta'ala mendengar kepada dirinya, iaitu pada zatnya dan sifat-sifatnya. Suluhi qadim ni pula boleh berlaku pada azali tapi belum berlaku. Itu kata suluhi qadim. Boleh berlaku pada azali tapi belum berlaku. Itu maksud kata suluhi qadim. Boleh berlaku tapi belum berlaku. Apa dia? Iaitu boleh Allah mendengar kepada makhluknya tapi belum lagi Allah mendengar, sebab makhluk belum ada. Jadi bolehnya mendengar tapi belum mendengar pasal makhluk tak ada lagi. Itu namanya suluhi qadim.
Boleh faham? Yang ketiga, tanjizi hadis. Apa tanjizi hadis? Tunai yang baru. Maknanya berlaku setelah makhluk itu ada. Tanjizi hadis maknanya tunai yang baru. Maknanya berlaku setelah makhluk itu diadakan oleh Allah. Maknanya apa dia? Allah mendengar kepada makhluk bila makhluk itu sudah diadakan, dijadikan, diciptakan. Dia tiga lah takluk dia. Bahagian takluk dia ada tiga. Pada waktu azali ada dua, tanjizi qadim dan soleh qadim. Kemudian pada waktu makhluk diadakan dinamakan tanjizi hadis. Baik, habis itu adalah cerita tentang tanjizi. Baik, apa yang kita ambil, yang kita nak faham tentang takluk ni? Nak cerita tentang Allah Ta'ala ini ada sifat sama. Sifat samanya inkisyaf. Waktu azali tadi dia sudah mendengar kepada dirinya. Tak pernah dia pekak, tak pernah dia tak dengar. Mereka dia mendengar sentiasa. Ya, begitu. Habis cerita. Ada nak tanya tentang takluk. Dalam kitab Jawi dia cerita ringkas. Jawi ke ni? Ada nak tanya? Nak cerita mungkin kata tuan satu masyarakat. Saya ada satu buat grup WhatsApp. Jadi kadang-kadang ada lah peminat orang suka menghantar WhatsApp dakwah cerita Nabi dan sebagainya. Maka saya tertarik dengan satu kisah Nabi Adam alaihissalam. Panjang cerita tu, cuma saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan pada malam ini. Ini bab tauhid. Tauhid ni penting sungguh. Tak belajar tauhid, kita terpengaruh dengan pengarang sejarah yang tidak berpegang kepada kaedah tauhid bila mengarang sejarah Nabi. Dalam kitab tauhid sendiri pun pengarang kitab tauhid ni dia menegur pengarang kitab sejarah yang mengarang sejarah seolah-olahnya Nabi itu macam orang awam. Tak ada maksudnya, tak ada kelebihan, pun orang-orang. Di antaranya ada cerita ni. Baik. Dia ceritalah sewaktu Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Ta'ala kerana tergoda dengan iblis. Nabi Adam telah diturunkan ke bumi, bertaubat ia selama 200 tahun di pergunungan Hindi. Baik, cerita pun tak salah. Cuma dia tulis tu tak kala Nabi Adam tergoda dengan iblis. Tak sepatutnya berlaku begitu. Tak sepatutnya ditulis begitu. Itu tak menghormati Nabi yang maksum. Dalam ilmu tauhid tak boleh kita kata Nabi-Nabi Rasul tergoda dengan iblis. Tergoda bermakna buat salah. Tergoda maknanya buat salah, buat silap, buat dosa. Takkan Nabi buat dosa. Ya. Kata Imam Zarqani dalam kitab Sirah Nabawiyahnya, dia kata lagu ya, Nabi Adam memakan buah khuldi bukanlah dosa, hanyalah rupa-rupa dosa atas dasar sunnatullah. Jangan kata buat dosa, tak boleh. Kalau kata tergoda mana buat dosa. Inilah pengarang sejarah yang terikut-ikut dengan sifat keawaman, mengawamkan Nabi macam orang awam. Sebab tidak faham tauhid. Jadi bila kita nak viral dekat orang cerita Nabi bapa lagu ni, tolong pastikan bahasa itu kena tak dengan tauhid. Ya, takut kita menyebarkan ilmu yang salah. Salah yang paling sayang dalam kebanyakan ilmu tauhid lah. Ilmu fiqh salah baru berdosa, ilmu tauhid salah cedera pangkal. Ya. Jadi
percaya kepada Rasul sudah selesai. Rukun iman 6 kali. Yang keempat, percaya pada Rasul sudah selesai. Pasal apa? Kita percaya Rasul buat dosa. Dah, salah. Salah kepercayaan itu. Jangan sekali-kali berkata Nabi berbuat dosa, Nabi tergoda dengan iblis, Nabi bersusah hati. Jangan sebut Nabi bersusah hati. Pasal apa Nabi nak bersusah hati pula? Dalam Quran dia kata inna awliya Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan dan kebimbangan dalam hati mereka. Wali pun tidak takut, tidak bimbang. Tambah Nabi ni pula Nabi Muhammad Rasul Ulul Azmi, tentulah tak ada. Ni dia buat sejarah. Tak kala si Aisyah ni fitnah 2 minggu Nabi bermuram burja. Hai ingat ni Piramli ke apa? Samakan Nabi dengan Piramli pada inilah dia orang-orang yang mengarang sejarah tak bertanggungjawab dalam bab tauhid. Akhirnya orang membaca bersama zaman berpegang perkataan. Ini disebutkan dalam kitab Fiqh dan Tauhid sendiri ya. Kitab Tauhid banyak pengarang kitab Tauhid dia tegur ni pengarang kitab sejarah ni terbawa-bawa dengan sifat keawaman, mengawamkan Nabi. Ini satu salah dalam akidah ya. Nampak itulah. Dan yang keenamnya dalil sama Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ila akhirih, wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung bahasa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا اللهم اغفر لنا كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا اللهم قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على انبيائك واوليائك وعبادك الصالحين وصلى الله على